Isu gaji di Liga Malaysia bagaikan tiada penyudah, tiada kesudahan. Ibarat penyakit yang masih belum ada penawarnya. Persoalannya kini, kenapa ianya berlaku? Apakah kesan yang harus ditanggung pemain dan juga pegawai pasukan? Dan yang lebih penting, apakah langkah penyelesaian yang harus diambil? Segala-galanya saya akan huraikan dalam laporan khas isu gaji dan Liga Malaysia. Malaysia Football League mengesahkan dua kelab berkenaan gagal memperoleh lesen kebangsaan. Berkenaan isu pemotongan gaji pemain The Red Warriors yang dikatakan sebanyak 50%. 1-2. Iron Devalje. Satu lagi jaringan. Angka 10 yang terus menghantui Kelantan. Dan kalau kita nak bersama-sama maju, kita kena sama-sama cermin diri kita mana yang boleh diperbaiki lah. Kedudukan ini untuk percubaan rendah. Masuk. Terengganu di depan. Terengganu menewaskan Kedah dengan 1-0. Pemain dihukum buat aduan menjadi situasi yang tidak sepatutnya berlaku. Tetapi itulah senario bola sepak Malaysia ketika ini. Pemain membuat aduan bukan untuk memburukkan pasukan, cuba untuk menyelesaikan masalah. Lepas ni kalau siapa buat aduan, okey, buat hukuman. So macam mana players tu nak buat dan menyelesaikan masalah ni? Profesionalisme mudah untuk kita bicarakan namun sukar untuk dilaksanakan. Bagaimana kelab di Liga Malaysia merancang untuk tidak berdepan masalah defisit belanjawan? Saya sempat untuk mendapatkan reaksi daripada Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Terengganu FC, Encik Muhammad Sabri Abbas. Lawanan akhir Piala Malaysia. Dua pasukan dengan 20 orang pemula yang akan beradu tenaga bagi memulakan ribut bola sepak di Stadium Keramat ini. Sentuhan pertama yang perlu untuk disudahkannya, namun ada sedikit sentuhan. Sepakan penalti sebenarnya. Dikan dari Ivan Mahmud, jaringan penyamaan, dan kini mereka seperti bernafas semula. Di pihak KFC, yang pertamanya kita sentiasa mengikut garis panduan ataupun kata anggaran bajet yang telah kita tetapkan. Ini bagi memastikan perbelanjaan kita sentiasa terkawal dan orang kata tidak overspend lah, tidak overspend. Yang kedua, saya melihat seharusnya kita ukur baju di badan sendirilah. Dan saya juga berharap pasukan-pasukan lain juga samalah. Kita walaupun dalam keadaan kita semua inginkan kejayaan untuk pasukan kita, tapi kita kena juga adakan orang kata had ceiling perbelanjaan kita supaya pasukan-pasukan kita ni tidak mengalami masalah kelewatan pembayaran gaji ataupun terus orang kata tunggakan gaji yang berlarutan lah. Bayangkan jika player kita bermain tanpa bayaran gaji, jika 1 bulan pun sudah menjadi masalah, dan apabila berlarutan kepada 3-4 bulan, memang kita sendiri pun kalau boleh tak nak benda itu berlaku. Dan terus dikeluarkan dan masih lagi belum ada sinarnya untuk Kelantan. Kelantan menyaksikan satu lagi sejarah yang tidak diingini berlaku pada mereka. Pasukan pertama yang dibolosi 100 kali dalam saingan Liga Super. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau mungkin lebih. Bayangkan jika mana-mana pekerja tidak dibayar gaji selepas berhempas pulas untuk majikan masing-masing. Nak bayar sewa rumah, kereta, belanja keluarga, bagaimana? Ikuti perkongsian ini. Sebagai seorang pemain bola sepak, kita ada satu perasaan kita nak passion dalam kerjaya kita. So bila macam tahun lepas saya bermain dengan pasukan Kelantan, kira betul-betul merasai kekalahan tu. Bila setiap game merasa kekalahan, sampai bila kita balik rumah pun kita rasa malu. Dan kita rasa macam betul ke kita punya kejayaan ni sebagai pemain bola sepak macam kita main bola je kita kalah. So macam selepas game pun saya rasa macam adakah saya perlu teruskan sebagai pemain bola sepak ni ataupun saya
saya nak cari plan B untuk saya teruskan kehidupan saya. Tapi bila saya balik rumah, saya fikir balik, itulah macam kita balik rumah tu, saya selalu menangis lah. Dengan saya tanya bini saya, bini saya pun dia sekarang tengah berniaga. Dia kata, dia panggil saya Arif, dia kata, berhenti je lah main bola ni, dia kata. Sebab apa? Dengan income pun tak ada, duduk berjauhan dengan keluarga. Tapi saya punya prinsip satu, bila saya dah buat keputusan, saya nak buat sampai jadi. PDRM menang menewaskan tuan rumah Kelantan dengan 4-1. Namun hari ini 7 gol Selangor berpesta di Kota Baru pada malam ini. Itu menjadi gerakan terakhir, sentuhan terakhir kerana 90 minit yang cukup panjang untuk The Red Warrior. Bila kita hidup berkeluarga ni, macam mana kita nak atasi emosi kita bila bersama dengan keluarga kita. Mungkin kita rasa kita boleh hadap sebab mungkin kita dah sebelum ni pun kita dah biasa, tapi bila kita dah berkeluarga, kita nak fahamkan kita punya partner tu mungkin ambil masa sikit. Dan kita kena tawakal lah. Maksud dia kita percaya, mungkin selalu kita dengar rezeki datang daripada Allah. Masa kita betul-betul susah ni baru kita betul-betul yakin lah perkara tu memang betul. Salah satu contoh, masa saya betul-betul saya tak ada duit, saya pergi shopping mall, saya pergi PKNS, saya jumpa dengan cikgu disiplin saya dulu. Tiba-tiba dia tanya, macam mana ni pasukan, okey ke? Saya pun senyum je, dia pun faham lah. Dan saya balik rumah, selepas maghrib tu, dia mesej saya. Dia kata, Sendok baik kau, Dek. Saya rasa macam benda tu benda ajaib. Allah SWT tolong saya. Lepas tu dia transfer ke saya 500. Saya seperkara tu. Dan saya rasa benda tu saya takkan lupa sampai saya mati. Dan kalau saya berjaya nanti, saya nak invite cikgu tu datang ke rumah saya dan makan bersama saya, sebab saya pun dah bagi tahu isteri saya, masa kita susah, inilah orang yang tolong kita. Masa kita dah stuck, orang ni Allah hadirkan untuk tolong kita. Tapi saya cakap selalu dengan bini saya, apa saja keputusan yang kita buat, kita tak boleh salahkan keputusan yang kita buat, sebab itu pilihan kita. So apa yang terjadi pun kita kena teruskan. Dan saya sangat bersyukur sebab isteri saya dia terlalu faham saya punya prinsip. Badan Pengelola Liga Malaysia, Malaysian Football League MFL perlu merangka langkah drastik bagi menamatkan mimpi ngeri ini. Adakah wajar Financial Fair Play atau FFP dikuatkuasakan ataupun ada kaedah lain? Apa kata CEO MFL, Datuk Stuart Ramalingam? Ini antara satu kekecewaan yang saya lihat daripada segi inisiatif untuk mengubah imej liga kita. Mungkin daripada kesilapan 2-3 pasukan menjadi stigma satu liga. Seperti mana yang disarankan TMJ tahun lalu untuk kita pastikan FFP ini digunakan untuk memastikan sustainability football club kita dijamin. Kita telah mengambil seranan tersebut untuk memastikan FFP ini diberi sedikit lebih prioriti dan lebih kepada pemantauan dalam masa. Kadang-kadang kalau tengok daripada liga luar Malaysia, FFP ini adalah rujukan kepada kegunaan keuangan selepas a financial window. Dan for example, Everton's ban is a FFP regulation yang berlaku 2-3 tahun yang lalu. So we are different than that situation. So kita perlu membentuk FFP yang lebih sesuai untuk Malaysia
tidak boleh menggunakan pakai apa yang di Europe atau apa yang di negara-negara lain untuk isu-isu liga tempatan kita. So dalam pembentukan semula perlu unit-unit kita mengadakan perbincangan dan juga penelitian kepada format atau struktur mekanisme FFP Liga Malaysia yang memerlukan juga pemantauan dalam musim dan semasa. Antara pemantauan yang lebih khusus untuk musim yang akan datang untuk kita tahu di mana ada kesukaran atau tunggakan pasukan, kita akan membuat satu inisiatif baru di mana setiap pasukan perlu mengeluarkan statement-statement pembayaran gaji setiap 2 bulan untuk MFL pantau dalam musim. Walaupun ini bukan perkara yang digunakan oleh liga-liga lain, tetapi disebabkan isu tunggakan gaji yang sering melanda liga kita, kita akan laksanakan perkara ini dalam musim pertama untuk memastikan kalau adanya tunggakan gaji kita dapat tangkap awal, ya, untuk menjadi mediator atau moderator kepada situation tersebut dengan lebih awal daripada kita tunggu lebih lama. Dan ini antara kerja-kerja yang mungkin sepatutnya tidak perlu digunakan dalam sistem bola sepak profesional kita, tetapi perlu MFL mengambil tanggungjawab tersebut untuk kita dapat mengelak isu tunggakan gaji berlaku lagi. Jika peraturan Financial Fair Play atau FFP diperkenalkan dalam saingan Liga Malaysia musim ini, ianya dilihat mampu untuk mengenal pasti masalah kewangan kelab di samping mengawal perbelanjaan semasa dan selepas kelab, dan difahamkan juga pihak MFL akan meminta laporan kewangan kelab yang perlu disediakan untuk tempoh 2 bulan sekali. Hasil dapatan daripada laporan khas yang disediakan ini, antara punca utama yang menyaksikan isu tunggakan gaji di Liga Malaysia terus berlaku adalah kelab tidak merancang perbelanjaan kewangan secara sistematik. Kesannya berlaku hutang tidak terkawal, sekatan perpindahan, pemain dan pegawai pasukan hilang punca pendapatan, dan lebih parah, pasukan ataupun kelab berkenaan hilang dari radar Liga Domestik. Cukuplah perit yang pernah ditanggung oleh penyokong Perlis, Kelantan, Melaka United dan Sarawak United yang menyaksikan pasukan kesayangan mereka hilang dari radar saingan tertinggi domestik. Imej dan maruah Liga Tempatan sewajarnya dipelihara sebaik mungkin. Dan harus diingat, kelangsungan Liga Malaysia adalah aset utama untuk kemajuan dan perkembangan skuad bola sepak kebangsaan Harimau Malaya.